Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada Puan Azila dan rakan-rakan kelas saya. Kami daripada grup 14 akan membentangkan tajuk aplikasi falsafah sejahtera dan isu semasa. Okey, ahli grup kami terdiri daripada Amirul Ashraf bin Asri iaitu saya, Azim Amizi bin Saharin, Tuan Nur Amira binti Tuan Muhammad Izani, Muhammad Nur Aiman bin Izani, Muhammad Ikhwan Haikal bin Jamal Rodzi, Ungku Shirin Zahra binti Ungku Saripul Akhtar. Okey. So slide seterusnya saya akan topik yang akan dibincangkan ialah tentang aplikasi falsafah sejahtera. Okey, kedua, politik pasca kebenaran. Ketiga ialah keadilan ekonomi. Keempat, keamanan global. Dan terakhir sekali ialah kesimpulan. Okay, so saya akan bagi kepada Muhammad Ikhwan lah untuk explain pasal ni. Okey, mula sekali adalah aplikasi falsafah sejahtera. Next. Definisi aplikasi falsafah sejahtera ialah falsafah bermaksud berfikir. Falsafah sejahtera adalah pemikiran ke arah kesejahteraan negara dan manusia sejagat. Aplikasi falsafah sejahtera ini adalah satu cara untuk semua orang boleh mencapai kesejahteraan sejagat dengan merungkai masalah dalam sesuatu aspek tertentu seperti keharmonian rakyat dan kestabilan politik, kestabilan ekonomi. Aplikasi yang boleh digunakan dalam dunia sebenar adalah politik pasca kebenaran, keadilan ekonomi serta keamanan global. Next. Okey, ini politik pasca kebenaran. Definisi politik pasca kebenaran ialah budaya politik di mana perdebatan lebih mengutamakan emosi atau perasaan dari segala kebenaran sehinggakan segala fakta diabaikan. Uraian dia adalah berbeza dengan perdebatan biasa kerana tindakannya dengan memalsukan fakta dan mengetepikan segala pendapat dari pakar. Okey, seterusnya adalah punca-punca politik pasca kebenaran. Punca yang pertama adalah sosial media dan internet. Sosial media adalah jaringan berita paling laju. Segala berita atau propaganda boleh tersebar dengan pantas tanpa tapisan. Yang kedua adalah kempen pasca. Kebenaran boleh mengabaikan atau menolak segala fakta dan hujah kerana didorong oleh sifat berat atau emosi. Contoh-contoh media sosial dan internet. Contoh media sosial ialah seperti Instagram, Facebook, Twitter merupakan platform yang boleh menyebabkan politik pasca kebenaran. Tak semua informasi yang terdapat dalam media sosial ini dapat dipastikan kesahihannya. So disebabkan oleh teknologi, perkongsian informasi di media sosial berlaku lebih pantas dan mudah dengan hanya menekan butang share. Sesuatu informasi terus dapat dikongsikan. Terdapat segelintir pengguna diupah untuk menjadi keyboard warrior, tidak hanya untuk menjatuhkan suatu parti politik tapi juga untuk menyokong mana-mana parti politik. Segelintir daripada mereka ini mewujudkan akaun sosial media palsu hanya untuk menimbulkan sesuatu spekulasi atau isu yang hangat seperti isu perkauman. Punca pasca kebenaran yang kedua ialah saluran berita utama. Kebanyakan saluran media ini sering berat sebelah mengakibatkan pasca politik kebenaran sering berlaku. 24 jam masa sinaran juga menyumbangkan kepada masa skrin yang lebih panjang buat ahli politik. Okey, terus saja. Okey. Seterusnya poin yang kedua ialah saluran berita utama. Okey, kat sini saluran berita utama ini kebaikannya memihak kepada parti politik yang memerintah negara tersebut atau lebih dengan list dengan golongan kerajaan. Okey, seterusnya segala cerita yang disalurkan kebiasaannya akan memihak kepada golongan kerajaan. Contohnya melalui siaran media, contohnya semasa siaran televisyen yang tidak pernah berhenti juga boleh menyumbang kepada berlakunya politik pasca kebenaran. Okey. Untuk huraian, hal ini boleh disebabkan masa siaran ahli politik akan lebih panjang di kaca TV. Kesan-kesan politik pasca kebenaran. First, politik pasca
politik pasca kebenaran sangat membimbangkan dan tidak sihat bagi sesebuah negara. Ianya dapat menghujahkan fakta yang tidak benar dan perkongsian informasi dan maklumat palsu oleh masyarakat. So dari sini kita tahu yang sesebuah media itu mampu mengubah maklumat dan informasi yang disalurkan kepada rakyat. So next, inisiatif kerajaan dalam membendung politik pasca kebenaran. First, penambahbaikan teknologi. Contohnya, seiring dengan pembangunan teknologi moden, pihak kerajaan Jerman telah bekerjasama dengan Facebook untuk memperkenalkan teknologi menapis berita palsu. Kedua, penguatkuasaan kerajaan. Contohnya, seperti di negara Czech Republic, sebuah unit penguasaan dan siasatan telah diperkenalkan bagi membanteras berita-berita palsu yang disiarkan. Ketiga, menguatkuasakan undang-undang. Contohnya, di Malaysia, menyebarkan berita palsu merupakan kesalahan dan boleh disabit bawah Seksyen 211 dan 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Seterusnya, jika disabitkan kesalahan, boleh didenda tidak melebihi RM50,000 atau dipenjara tidak melebihi setahun atau kedua-duanya. Jadi seterusnya adalah keadilan ekonomi. Keadilan ekonomi adalah situasi di mana setiap orang dapat apa yang berhak kepadanya. Keadilan ekonomi bagi setiap orang adalah dapat berkalam kehidupan dan keperluan tanpa mengira darjat atau gelaran. Keadaan keadilan ekonomi yang terdapat di Malaysia ialah kerajaan merancang strategi untuk membasmi kemiskinan dengan memperbanyakkan peluang-peluang pekerjaan kepada rakyat tanpa mengira umur serta kaum. Terusnya pula, kerajaan juga merancang untuk menaik taraf kualiti hidup rakyat. Contohnya, menaik taraf pendidikan di Malaysia dengan cara memberi latihan industri kemahiran kepada yang kurang dari segi akademik. Next. Dari segi aplikasi ekonomi dalam isu semasa adalah situasi sekarang di mana munculnya wabak COVID-19 di Malaysia. Apabila kes meningkat secara mendadak di Malaysia, kerajaan telah mengambil langkah secara drastik dengan melaksanakan PKP iaitu Perintah Kawalan Pergerakan. PKP telah menyekat keluar masuk orang ramai di sepanjang negara. Hal ini telah menjejaskan ekonomi negara dan pendapatan rakyat. Jadi, kerajaan telah melakukan inisiatif dalam mengatasi masalah ekonomi dengan memberikan bantuan rangsangan ekonomi iaitu pemberian one-off yang bernilai hampir 10 bilion ringgit kepada golongan B40 yang terdiri daripada pelbagai kaum di Malaysia. Kesan daripada bantuan yang diberikan sedikit sebanyak dapat menyokong kehidupan rakyat yang terkesan. Okey, untuk bagi keamanan global bermaksud tidak berlaku perbalahan antara rakyat dalam atau luar negara. Hubungan baik di antara negara mendatangkan banyak kebaikan dalam pelbagai aspek seperti ekonomi dan sosial. Indeks Keamanan Negara atau Global Peace Index atau dikenali sebagai GPI merupakan satu inisiatif untuk memantau kedudukan negara berdasarkan keamanan. Ianya dikaji melalui ketulusan dalam pentadbiran, tahap pendapatan dan pendidikan. Secara tidak langsung, laporan GPI ini dapat menarik pelancong untuk datang ke Malaysia, justru menyumbang kepada peningkatan ekonomi negara. Ideologi seperti patriotism dapat mengekalkan keamanan negara, akan tetapi terdapat ideologi yang memberi kesan negatif dan akan memburukkan keadaan jika tidak dibendung. Antara contoh, ideologi egoism merujuk kepada sifat individu yang melakukan sesuatu perkara yang hanya mendatangkan faedah kepada diri sendiri. Sebagai contoh, ada individu yang menggunakan kuasa atau kekayaan yang dia ada untuk melakukan apa saja sehingga tidak risau akan undang-undang. Hal ini boleh mencetuskan kemarahan rakyat, justru menggugatkan keamanan negara serta perpaduan negara.
Kesimpulannya, aplikasi falsafah amatlah penting untuk setiap manusia supaya mereka hidup dalam keadaan aman dan sejahtera. Dalam aspek politik pasca kebenaran, inisiatif yang dilaksanakan oleh kerajaan dapat membanteras perkongsian sesuatu isu yang tidak benar yang dapat mencetus kesan yang negatif kepada masyarakat. Dalam aspek keadilan ekonomi pula, masyarakat mendapat pendapatan yang layak ke atas dirinya tanpa mengikut kaum atau darjat seseorang itu. Contohnya, bagi para graduan ijazah sarjana muda, mereka akan mendapat gaji yang setaraf dengan kelayakan tanpa mengira kaum. Dalam aspek keamanan global pula, ia tidak berlaku perbalahan dan rusuhan antara negara, menyebabkan masyarakat di seluruh dunia hidup dengan aman dan harmoni. Rakyat dan kerajaan juga dapat berganding bahu dalam memajukan ekonomi negara apabila tiada perselisihan faham. Keamanan sejagat juga dapat dibentuk dengan menjalinkan hubungan dua hala yang menyatukan kedua-dua pihak baik kerajaan dan rakyat. Itu saja. Okey, itu saja daripada grup kami, grup 14. Terima kasih pada Madam kerana sudi mendengar penjelasan ini. Terima kasih.